Assalamualaikum, saya Syed Arimizan bin Fauzi. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan morfologi. Apa itu morfologi? Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, morfologi merupakan satu pembentukan bahasa kata mengikut inteksi, pemajmukan dan terbitan. Menurut tokoh bahasa pula, Nik Safiah Karim, morfologi merupakan satu kajian tentang struktur, penggolongan kata dan pembentukan kata. Seperti yang saya maklumkan tadi, morfologi merupakan kajian terhadap penggolongan kata dan pembentukan kata. Penggolongan kata merangkumi kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Manakala bentuk kata merangkumi kata majmuk, kata terbitan, kata ganda dan kata akronim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya pula akan membentangkan tentang latar belakang komuniti Kayan. Komuniti Kayan merupakan komuniti terkecil yang mendiami kawasan pendalaman di Sarawak dan juga tinggal di Kalimantan, Indonesia. Di kawasan pendalaman, mereka tinggal di Kapit, Bintulu dan Miri. Pada asalnya, mereka bermigrasi dari Kalimantan, Indonesia pada abad ke-18 dan ke-19 secara berperingkat-tingkat sehingga tersebar luas ke seluruh Sarawak. Seterusnya, etnik Kayan ini menganggap bahawa Sungai Kayan yang terletak di Kalimantan, Indonesia merupakan tempat asal-usul mereka. Etnik Kayan pada zaman dahulu mengamalkan ajaran animisme, iaitu mempercayai roh alam seperti gunung, hutan, sebelum kedatangan Islam dan Kristian. Bahasa yang dituturkan oleh etnik Kayan ini merupakan bahasa daripada keluarga Austronesia, khususnya di bawah cabang Melayu Polinesia. Bahasa yang digunakan etnik Kayan ini sering digunakan dalam ritual dan juga lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Kayan. Seterusnya kita beralih kepada kajian lepas. Terdapat 5 buah jurnal yang kami guna sebagai rujukan untuk kajian lepas. Antaranya adalah Fujika Anggo 2016 dalam karyanya yang bertajuk Seni Motif Tatu Tradisional Masyarakat Iban dan Kayan Kenyah di Sarawak. Dalam kajian ini, beliau menyatakan tentang asal-usul kaum Kayan. Seterusnya, Roslin Wan 2015 dalam karyanya What is the Point of a Stocking? Ethnic Language and Ethnic Identity in Northern Borneo, Malaysia. Kajian ini, beliau menerjemahkan bahasa Melayu standard kepada bahasa Kayan. Seterusnya, Picha Bala 1993 dalam karyanya Masyarakat Kelabit dan Nun Bawang di Sarawak turut menyatakan tentang Kayan merupakan salah satu golongan orang Ulu. Faridah Sahari 2015 dalam karyanya Pengaruh Cara dan Gaya Hidup dalam Kewujudan Budaya Benda Orang Ulu yang menceritakan tentang warisan budaya orang Ulu, antaranya adalah Kayan. Nancy Thomas 2016 dalam karya Huraian Umum Aspek Linguistik Bahasa Kayan. Saya akan meneruskan pembentangan bagi objektif kajian dan metodologi kajian. Bagi objektif kajian, pengkaji telah menetapkan 2 objektif kajian, iaitu mengenal pasti golongan kata dalam dialek Kayan dan menganalisis proses pembentukan kata, iaitu proses penggandaan dalam dialek Kayan. Bagi metodologi kajian pula, metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas satu subjek kajian tertentu. Jadi dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama adalah temu bual. Pengkaji telah menemu bual 2 orang informa, iaitu Cik Christina dan juga Encik Dennis Ani. Selain itu, pengkaji juga menggunakan rakaman suara, bahan-bahan internet dan juga audio dari Radio Kayan Miri FM. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian analisis dan perbincangan dapatan. Analisis dan perbincangan dapatan merujuk kepada proses menilai, mentafsir dan membincangkan hasil yang diperoleh dan dikumpul melalui sumber data yang digunakan. Antara kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah temu bual secara panggilan video, rakaman suara, radio dan juga internet. Terdapat 4 jenis golongan kata yang telah diperolehi dalam kajian ini. Antaranya adalah kata nama, kata kerja, kata tugas, dan kata adjektif. Pertama sekali saya akan membentangkan bahagian golongan kata yang pertama, yaitu kata nama. Kata nama adalah kata yang merujuk kepada sesuatu yang boleh dikenal secara fizikal dan abstrak. Kata nama berfungsi untuk memberikan makna atau menjelaskan objek yang dibicarakan dalam sebuah ayat. Antara kata nama yang telah diperolehi dalam dialek Kayan adalah akui.
akui adalah bermaksud saya. Contoh ayat adalah akui ngenep kuman yap hagah. Seterusnya ialah seng yang bermaksud kucing. Contoh ayat yang boleh diberikan adalah seng anan madung. Golongan kata yang seterusnya ialah kata kerja. Kata kerja adalah sejenis kata dalam bahasa Melayu yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan, tindakan, keadaan, atau proses yang dilakukan oleh sesuatu objek dalam ayat. Contoh kata kerja yang diperolehi dalam dialek Kayan yang pertama adalah petulung, yang bermaksud bermain. Contoh ayat adalah dalok nyam anan petulung. Contoh yang kedua ialah peduan, yang bermaksud bercakap. Contoh ayat adalah dawa peduan marung hadui. Golongan kata yang ketiga adalah kata tugas. Kata tugas ialah sejenis kata dalam bahasa Melayu yang berfungsi untuk melengkapkan ayat, tetapi tidak membawa makna leksikal yang jelas atau berdiri sendiri. Contoh kata tugas pertama yang diperolehi dalam dialek Kayan ialah dahin, yang bermaksud dan. Contoh ayat, akui dahin tamak tai hapasen. Contoh yang kedua ialah ha, yang bermaksud di. Contoh ayat, akui tai ha hawang. Golongan kata yang terakhir ialah kata adjektif. Kata adjektif ialah sejenis kata dalam bahasa Melayu yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan sifat, keadaan, ciri atau kualiti sesuatu kata nama. Contoh kata adjektif yang diperoleh dalam dialek Kayan ialah dekaya, yang bermaksud besar. Contoh ayat adalah dekaya lan haminanan. Contoh yang kedua ialah maang, yang bermaksud bersih. Contoh ayat ialah hamin anan maang. Saya akan membentangkan kajian mengenai proses pembentukan kata dalam dialek Kayan dengan fokus pada proses pengadaan. Menurut Liana 2024, pengadaan adalah proses membentuk kata baharu dengan mengulang kata dasar. Tujuan pengadaan adalah untuk menunjukkan bilangan, menegaskan makna dan membentuk kata adjektif. Dalam kajian ini, kami mendapati hanya pengadaan penuh dan berentak yang terdapat dalam dialek Kayan. Seterusnya, kita lihat kepada penggandaan penuh. Penggandaan penuh melibatkan pengulangan keseluruhan kata dasar sama ada berimbuhan atau tidak. Sebagai contoh, bakir-bakir yang bermaksud kawan-kawan. Contoh ayat, hinok dah dalok bakir-bakir kak dedikah. Selain itu, terdapat juga proses penggandaan berentak. Penggandaan ini melibatkan pengulangan dengan perubahan bunyi tertentu, sama ada pada vokal atau konsonan. Beberapa contoh dalam dialek Kayan termasuk pitem yang bermaksud hitam legam. Contoh ayat, laung taring anan pitem. Kesimpulannya, kajian ini mengenal pasti golongan kata dalam dialek Kayan, termasuk kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Dialek Kayan mempunyai struktur morfologi kompleks yang berperanan penting dalam komunikasi masyarakatnya. Proses pembentukan kata, terutamanya melalui penggandaan, memperkaya pemahaman terhadap dialek ini dan menunjukkan kepentingannya dalam linguistik. Hasil kajian ini diharapkan menjadi rujukan untuk penyelidikan linguistik bahasa-bahasa di Indonesia. Sekian, terima kasih.